بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum, لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum, janganlah kamu doa sesuatu yang tidak baik ke atas diri kamu sendiri. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah kamu doa sesuatu yang tidak baik kepada anak-anak kamu. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kamu doa sesuatu yang tidak baik terhadap harta-harta kamu. La tuwafiqu minallahi sa'ah yus'alu fiha 'ata' fayastajiba lakum. Dibimbangi masa kamu mendoa itu termasuk di dalam masa yang mustajab doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa kamu itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa yang pertama, doa adalah senjata orang Islam. Doa adalah senjata orang Islam. Orang Islam disuruh supaya banyak berdoa. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku akan makbulkan doa kamu itu. Tapi dalam berdoa ini, Nabi SAW telah memberikan beberapa garis panduan. Di antaranya ialah kita tidak boleh berdoa untuk sesuatu yang tidak baik, sama ada pada diri kita sendiri atau anak-anak kita sendiri ataupun harta benda kita sendiri. Kerana dibimbangi doa itu jatuh pada masa mustajab doa, maka Allah Subhanahu wa taala makbulkan apa yang kita minta. Maka binasa diri kita, maka binasa anak-anak kita, maka binasa harta benda kita. Maka pastikan apabila nak berdoa, apabila nak kata sesuatu pada diri sendiri, pada anak-anak dan pada harta, yang dikatakan itu adalah kata-kata yang baik-baik. Kerana takut dia jatuh pada masa mustajab, maka kata yang tidak baik merosakkan benda-benda yang kita sebenarnya nak supaya jadi baik. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal
yaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li, atau kama qala muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajib li fayastahsiru 'inda dhalik wa yad'u ad-du'a. Maksudnya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yustajabu li ahadikum, akan dimakbulkan doa seseorang itu, malam ya'jan, selagi mana dia tak tergesa-gesa. Nabi janji. Nabi janji dalam hadis ni, Nabi kata orang yang berdoa ni Tuhan akan makbul doa dia. Syarat Tuhan nak makbul doa dia di antaranya ialah malam ya'jal, selagi mana dia tak kalut. Yaqul, kata orang yang berdoa ni, qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Contoh yang kata kalut tu ialah orang yang berdoa tu kata aku minta dekat Tuhan aku, tapi Tuhan tak makbul doa aku. Kata macam tu makna dia kalut. Maknanya tak sabar. Maknanya dia nak, dia minta, lala Tuhan kena bagi. Orang yang macam ni Allah Subhanahu wa taala lagi akan tangguh doa dia. Allah tidak makbul doa dia macam yang dia mau cepat. Jadi tuan-tuan, difaham daripada hadis sahih muttafaqun alaih ini bahawa doa mesti sabar. Tak mesti kita minta hari ni esok dapat. Tak mesti kita minta hari ni tahun depan dapat. Kita minta, yang nak bagi ni Allah Subhanahu wa taala. Pokok pangkalnya Tuhan akan bagi bila Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Kalau Allah bagi lambat, ada hikmah di sebalik Allah tangguh bagi lambat dekat kita ni. Di dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin. Maksudnya sentiasalah Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa orang yang berdoa ini, selagi mana dia tidak minta sesuatu yang menjadi dosa. Dia tak minta sesuatu yang menjadi dosa. Minta dekat Tuhan, minta satu benda yang boleh jadi dosa ke dia, Tuhan tak bagi. Orang yang minta benda dosa jadi ke dia. Au qati'ati rahimin, ataupun dia minta supaya putus silaturahim antara dia dengan mana-mana orang Islam, Tuhan tak berkenan doa yang macam ni. Ma lam yasta'jil, dan selagi mana dia tidak kalut di dalam doa dia. Kalau sekiranya nampak dia kalut, dia tak sabar, dia nak cepat dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala tidak berasa nak bagi ke dia apa yang dia minta. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, yang kata kalut tu macam mana? Yang kata tak sabar bila minta doa ni macam mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqul, kata orang itu, qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajib li. Dia kata aku minta dah, aku minta berapa kali dah aku minta, tak nampak macam Tuhan nak bagi kat aku. Cakap macam tu. Da'awtu rabbi. Dia kata aku minta berapa kali dah. Dia kata, tapi tak nampak macam Tuhan nak bagi kat aku. Fayastahsiru 'inda zalik, maka dia kemudiannya menyesal dengan doa yang dia pernah minta dekat Tuhan. Dia rasa fed up, dia give up. Aku tak mau minta dah. Dia kata aku minta berapa punya lama tak boleh-boleh pun. Aku tak mau minta dah, dia kata. Dia jadi satu orang yang give up dengan doa pada Tuhan.
wa yada'u du'a, maka dia meninggalkan terus berdoa, Allah Subhanahu wa taala langsung tidak akan perkenankan doa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu di antara hadis-hadis Nabi yang memberi garis panduan kepada kita tentang berdoa. Tuan-tuan, kita nama kata manusia ni, doa tak boleh kita tinggal. Tak ada manusia dalam dunia ni yang tak perlu berdoa pada Tuhan, tak ada. Nama kata manusia, dia ada benda yang menjadi hajat dia dengan Tuhan. Orang kaya, dia tak minta duit, tapi dia minta ketenangan. Kena minta juga. Orang miskin, dia ada ketenangan, tapi kadang-kadang duit tak ada, minta juga doa kat Tuhan, minta Tuhan murah rezeki dia. Orang sakit, minta kat Tuhan, minta sihat. Orang sihat, minta juga dekat Tuhan, minta bahagia rumah tangga. Nama kata manusia, ada hajat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hajat Allah Subhanahu wa ta'ala boleh makbul dengan syarat dia berdoa. Doa mesti pula ada garis panduan dia, pantang larang dia. Kalau sekiranya dia tidak mematuhi garis panduan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberitahu kepada kita oleh Nabi SAW, dia boleh jadi sebab untuk Allah tidak makbulkan doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 9. Bahrul Mazi jilid 9. Kita masih lagi berada di bawah bab talak, bab cerai suami isteri. Malam ni kita masuk muka surat 11. Tajuk dia bab ma jaa amruki biyadik. Itu tajuk malam ni. Amruki biyadik. Maksud dia bab yang datang pada menyatakan suami kata pada isteri, pekerjaan engkau di tangan engkau. Ini bab yang kita nak baca malam ni, dia nak cerita kes suami isteri. Isteri ini dia lemah dah dengan suami dia. Mulut duk minta cerai. Jumpa aja suami, tengok yang muka suami, minta cerai. Dia kata, abang cerai abang saya. Saya menyampah ke abang. Saya benci ke abang. Saya tak suka duduk dengan abang. Saya tak boleh duduk dah dalam rumah abang. Abang cerai abang saya. Jenis macam ni. Suami ni pun dia ada peringkat dia. Dia ada tahap dia. Sampai satu tahap, dia pun dah tak boleh tahan dah. Dia kata kat bini dia, amruki biyadik. Dia kata, tak apa. Aku bagi ke hang. Hang mau berapa talak hang sebut. Ini ceritanya. Dia meradang bini ni hari-hari duk sebut macam tu depan dia. Dia kata, okey tak apa, hang mau berapa? Hang mau talak berapa? Hang mau 3, hang mau 30, hang mau 3,000, hang mau 3 juta, hang mau berapa? Dia kata, amruki biyadik. Lah ni kerja nak talak berapa ni aku bagi ke hang. Hang sebut berapa? Jadi belaka, dia kata. Macam orang marah, tuan-tuan, kan? Dia marah. Dia kata, hari ni apa pun jadi. Dia kata, hari ni hang sebut apa pun jadi hari ni. Dia kata, hang kata nak bergaduh, jadi. Hang kata nak berparang, jadi. Hang sebut apa pun hari ni jadi. Tu marah tu. Bila bunyi sampai macam tu, marah. Demikianlah halnya dalam rumah tangga. Dia boleh jadi panas ni, dia boleh pergi sampai peringkat tu. Kata dia, ketahuilah saudaraku, tiada sunyi antara orang dua laki isteri itu daripada berselisih dan berkelahi. Dia kata, nama kata suami isteri ni tak boleh lepas lah. Cuma teruk dengan tak teruk aja. Selisih faham, terentak hati, bercalang hati, ini biasa dalam sesebuah rumah tangga, biasa. Kalau dah daripada mula menikah sampai dah 35 tahun dah menikah, sampai tak ada langsung ni, kecil hati tak ada langsung, kira seronok daripada mula menikah sampai 35 tahun dah. Dia kena jadi faktor motivasi lah. Kan? Pasal apa? Pasal hakikatnya nama kata rumah tangga ni ada selisih faham, kecil hati ada, bahkan lebih teruk sampai bertengkar, sampai nak pecah belah rumah tangga pun ada. Begitu. Di dalam perkelahian antara suami isteri itu, ada berlaku ke atas suami menyerahkan talak kepada isterinya. Kadang-kadang jadi macam kita kata tadi.
Suami kata, lah ni aku bagi kat hang. Hang nak berapa talak, hang abang mai. Macam tu. Seperti berkata isteri, talakkan aku, ceraikan aku. Ni. Isteri jenis mulut tak elok ni. Hari-hari minta talak daripada suami. Suami tu punya baik keramat hidup, bagus, nak cari bukan senang nak dapat macam tu. Dia tak suka ke lelaki dia. Tentu berlaku zaman Nabi pun berlaku benda ni. Zaman Nabi pun berlaku satu orang isteri, suami punya baik, tapi dia tak berkenan kat suami dia. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi jumpa Nabi, dia pergi dengan suami dia sekali. Depan Nabi dia kata dekat Nabi dia kata, ya Rasulullah, dia kata aku tak mau terus hidup dalam keadaan dosa. Maksudnya apa? Maksudnya dia kata aku nak minta supaya kamu masuk campur, cerai buanglah kami ni. Nabi tanya dekat dia, Nabi kata teruk sangat ke suami kamu ni? Isteri dia kata tak, dia kata suami saya baik, bahkan nak cari suami macam ni payah. Suami saya baik, dia kata, tapi saya tak bolehlah jadi isteri dia. Kalau saya terus juga jadi isteri dia, saya berdosa dengan Allah, saya berdosa dengan suami saya. Dia tak berkenan. Ada orang perempuan dia tak berkenan laki dia baik. Dia suka laki dia jenis gila-gila, merapu sikit dia suka. Bila duk buat lebay keramat hidup ni dia tak suka. Karut, kena macam ni karut. Dia tak berkenan ni laki hak jenis lebay, lurui, baik hati, jujur, amanah. Dia tak berkenan macam ni. Dia mau jenis huru-hara sikit ni. Dia kata yang ni baru ada thrill rumah tangga. Kacau. Ada berlaku benda-benda yang macam ni. Jadi bila benda ni sampai di depan Nabi SAW, Nabi terus tanya dekat perempuan ni. Nabi kata, kamu ada apa-apa kebun, hadiqah, kebun yang suami kamu bagi dekat kamu dulu ada lagi ke? Dia kata ada. Nabi kata kalau dah ada, kamu bagi balik kebun tu dekat suami kamu, jadikan itu sebagai tebus talak kamu. Maka dia kata okey, janji dia tak jadi bini kawan tu dah. Maka mereka pun bercerai dengan jalan tebus talak. Ini berlaku. Zaman Nabi pun berlaku dengan tujuan supaya kita hari ini boleh ambil pengajaran. Maka dia kata di sini ada isteri kata dekat suami dia, talakkan aku, ceraikan aku. Maka disahut oleh suami, amruki biyadik. Maksudnya perkara talak engkau itu di tangan engkau. Cerailah kamu akan dirimu. Laki pun kata, hama sangat, ambil berapa hama, ambil, aku transfer, aku delegate kuasa untuk cerai ni, yang sepatutnya kuasa aku bagi kat hang. Hang sebut hama berapa jadi. Suami ni kata, masa tu bulu roma meremang kan, dia kira nak bagi jadi ya apa pun. Ini kalau sekiranya berlaku begini, macam mana keadaan dia? Apa hukumnya apabila suami serahkan talak pada isteri yang demikian itu? Adakah jatuh talak ataupun tidak? Dia kata, baik, kalau suami kata lagu tu kat bini, jatuh tak jatuh talak? Suami kata dia hama sangat, ambil berapa hama hang sebut jadi hari ni. Isteri pun dengar-dengar hak ni, hak dia duk tunggu selama ni. Dia kata saya mau 3 terus. Jatuh ke tak jatuh? Itu masalah dia. Maka jika sekiranya isteri itu telah menceraikan dirinya daripada suaminya itu, berapa talakkah jatuh? Katalah perempuan ni kata, aku mau 1, jatuh berapa? Ataupun dia kata aku mau 3, habis mau sekali, jatuh berapa? Atau perempuan ni kata tak apa, betul abang kata begitu, okey saya mau 1000, jatuh berapa? Itu maksudnya. Adakah ketiga-tiganya sekali ataupun ada khilaf ulama padanya? Sebelum dijawab masalah itu, maka didatangkan hadis sebagai yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Hammad bin Zaid radhiyallahu anhu qala, qultu li Ayyub hal alimta anna ahadan qala fi amriki biyadik annaha thalath illa al-Hasan. Diriwayatkan daripada Hammad bin Zaid, kata dia telah berkata aku kepada Ayyub, adakah engkau ketahui wahai Ayyub bahwasanya seorang yang berkata dan berfatwa pada masalah seorang suami yang telah menyerahkan kuasa talak pada isteri dengan kata suami amruki biyadik, maksudnya pekerjaan engkau yang di tangan aku, yakni talak engkau yang sepatutnya di bawah perintah aku, telah aku jadikan dia di tangan engkau.
serah yang demikian itu adakah jatuh 3 ataupun jatuh 1 talak? Aku tanya itu akan seorang yang lain daripada Al-Hasan. Faqala la, summa qala Allahumma ghafran illa ma haddathani Qatadah an Kathir maula bani Samurah an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salat. Maka kata Ayub, tidak ada aku tahu seorang yang berkata hadisnya itu. Kemudian daripada itu, maka sudahlah datang pada ingatannya akan ada orang yang meriwayatkan hadis tentang masalah ini. Lalu berkata Ayub, ya Tuhanku, ampun akan hamba. Hai Hammad, tiada aku tahu melainkan barang yang telah bercerita pada aku oleh Qatadah daripada Kathir, abdi merdeka bagi Bani Samurah, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iaitu jatuh 3. Itu hadisnya. Hadis tu lagu ni tuan-tuan. Satu orang yang bernama Hammad, dia tanya satu orang yang bernama Ayub. Dia kata, hang ada tak dengar cerita hak kita sebut tadi? Cerita suami bagi kuasa kepada isteri untuk pilih berapa talak dia mau. Hammad tanya dekat Ayub, ada dengar tak cerita ni? Boleh buat macam ni? Suami boleh bagi kuasa untuk isteri pilih berapa talak dia mau. Ada kamu dengar tak cerita ni? Ayub apabila dengar soalan itu, dia kata tak ada. Dia kata tak pernah dengar. Lepas dia kata tak pernah dengar, duk Ustaz, dia kata Allahumma ghafran illa ma haddathani Qatadah an Kathir. Dia kata ada. Dia kata. Mula dia kata tak ada. Mula dia kata tak pernah dengar lagi lah macam ni. Yang duk biasa dengar suami cerai isteri, yang tu biasa. Dia kata suami bagi kuasa dekat isteri untuk isteri pilih berapa talak dia mau, aku tak pernah dengar. Dia kata. Lepas tu dia kata dia kata ada. Dia kata aku pernah dengar daripada Qatadah. Qatadah kata dia dengar daripada Kathir. Kathir ni kata dia ambil daripada Abi Salamah. Abi Salamah kata dia dengar hadis ni daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah kata Nabi ada kata. Tuan-tuan nampak, ini yang dikatakan sanad hadis. Dia ni dengar pada siapa daripada siapa, sampai Abu Hurairah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ayub yang pada mulanya dia kata dia tak pernah dengar, lepas tu teringat balik, ada. Dia pernah dengar Qatadah beritahu kat dia. Qatadah ambil memang daripada Nabi. Nabi kata ada berlaku benda yang macam tu. Kalau sekiranya suami kata dekat isteri, dah hang nak sangat aku cerai hang, lah ni hang nak berapa bagi tahu. Isteri kata aku nak 3. Baik, bila isteri kata aku nak 3, jatuh berapa? Jatuh 1 kah, 2 kah, jatuh 3 kah? Nabi kata salatah, jatuh 3. Itu maksud hadisnya. Kemudian bawah tu tuan-tuan adalah kupasan yang sama saja. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah, muka surat 13. Muka surat 13, masalah 13. Saya tak mau baca tu semua khilaf mazhab apa semua tu, saya lagi pening. Tuan-tuan tengok muka surat 13, masalah 13. Dia kata talak diserahkan kepada isteri, apa hukumnya? Itu kita baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhaj dan syarahnya di dalam Mughnil Muhtaj, harus bagi suami menyerahkan kuasa talak kepada isteri yang baligh lagi berakal, dan tiada sah ta'liknya, seperti dikata apabila datang Muhammad maka talak olehmu akan dirimu. Begitu juga tak sah diserahkan talak kepada isteri yang kecil ataupun isteri yang di bawah hukum gila. Dia kata ini dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya boleh tak boleh suami kata kat bini dia, lah ni hang mau sangat aku cerai hang habaq hang mau berapa? Boleh tak boleh suami pindahkan kuasa tu pergi dekat isteri? Imam Nawawi kata harus makna dia boleh. Boleh tu pula Imam Nawawi kata dengan syarat. Syarat yang pertama, isteri dia tu isteri yang sudah baligh dan berakal.
Boleh ke tuan-tuan kita kahwin dengan budak perempuan tak balik lagi? Boleh ke? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Sekali lagi dia akan rumai perbahasan yang panjang lagi tentang benda ni. Baik, kalau dia dah menikah dengan satu budak perempuan, laki-laki umur 75, menikah dengan budak perempuan umur 5 tahun. Sah tak sah nikah tu? Sah kalau sekiranya rukun-rukun dia cukup. Sah. Lepas sah tu budak umur 5 tahun nak jadi bini dia ni mai duk kata kat dia nak panggil Tok Wan kan, nak panggil pakcik pupayah kan. Tapi dia duk kata minta cerai lagu tu. Kalau suami nak bagi kuasa dekat budak kecil, isteri dia umur 5 tahun ni, suruh cerai tak boleh. Pasal isteri tu belum balik dan dia tidak cukup berakal. Tak boleh. Tapi kalau isteri dia, isteri tua dah, isteri yang cerdik dah, yang boleh fikir dah, boleh dia bagi kuasa kepada isteri untuk nak pilih berapa talak dia mahu. Dan yang kedua, kata Imam Nawawi, tidak boleh ta'liq. Dah bagi kuasa tu, bagi isteri boleh terus guna. Tak boleh kata aku okey, hang boleh pilih berapa talak hang mau. Dengan syarat tunggu bagi pakcik aku mai dulu. Tak boleh. Dia tak boleh bertaklid kepada apa-apa. Bagi kuasa, bagilah tu juga. Tak boleh kata sat lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kata mestilah isteri apabila dapat saja kuasa tu, dia talak dengan segera. Tuan-tuan tengok yang di bawah tu, dia kata apabila diserahkan talak kepada isteri, hendaklah isteri itu mentalakkan dirinya dengan segera. Tak boleh tangguh dah. Sekiranya lambat isteri itu mentalakkan dirinya, sekira-kira nama putus ijab dan qabul, ataupun diselangnya dengan kata asing yang banyak, yakni kemudian daripada serah kuasa itu, kemudian ditalakkan dirinya, nescaya tiada jatuh talak itu. Dia tak boleh. Bila suami dia kata betul ya ni, hang mau aku cerai hang, betul? Okey, lah ni aku bagi kuasa kang. Hang nak talak berapa hang sebut? Hang sebut jadi. Suami kata. Lepas pada suami kata macam tu, dia pergi ke dapur masak nasi apa dulu, tomeh gulai apa semua. Petang saat ni baru dia mai, dia kata abang saya mau satu, tak jatuh. Pasal apa? Pasal selang masa lama. Dia tak boleh selang masa lama. Ataupun dia tak boleh diselangi dengan cakap lain. Suami dah kata kat dia, lah ni okey, hang mau berapa talak hang sebut. Suami dia kata kat dia. Dia kata ni, Allah terlupa nak abang kat abang. Dia kata petang ni apa nama maksud kata nak mai. Dia pergi cakap hal lain dulu. Lepas tu, dia kata tak apa abang, kira 2 talak sudah. Pun tak kira juga. Pasal apa? Pasal diselangi dengan cakap lain yang tak berkenaan. Itu syaratnya yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi. Dan jikalau berkata isteri, bagaimana aku mentalak diriku? Dia bercakap, tapi dia bercakap benda yang berkaitan dengan tajuk. Bila suami dia kata kat dia, hang mau berapa talak? Hang sebut jadi. Suami kata lagu tu, dia tanya suami dia, bagaimana cara aku nak mentalak diri aku? Kemudian dia pun langsung mentalakkan dirinya, nescaya jatuh talak itu. Sebab perkataan itu perkataan yang berkaitan dengan talak. Kerana perceraian yang sedikit, dan demikian itu tiada memberi bekas dia. Maksudnya talak jatuh. Dan boleh faham Kita masuk tajuk baru, dia kata bab maja'a fil khiyar. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan bicara memberi pilih isteri antara bercerai ataupun kekal dengan suami. Ini pula suami jenis cengeng. Suami kata kat isteri dia, dia kata aku bagi ke hang 2 pilihan. Hang masih nak jadi isteri aku, ataupun hang nak berambuih daripada hidup aku. Hang pilih salah satu. Yang ni dia kata khiyar. Suami radang kat dia ni. Suami duk kata banyak kali tak dengar. Suami dia kata tiap-tiap kali aku balik kerja pukul 5 aku sampai di rumah, aku mau hang ada di rumah. Pukul 5 aku sampai, hang mesti ada di rumah. Aku tak suka aku balik aku buka pintu, hang tak ada di rumah. Suami jenis macam ni. Isteri pula get lost dia kata. Kan balik dia duk tak ada juga. Balik dia duk tak ada juga. Dia peduli apa dengan orang tua ni, dia kata. Dia buat tak heran dekat kita. Kita pun dah naik angin, kita bagi kata dua kat dia. Lah ni aku nak tanya hang nak jadi bini aku lagi ke? Hang nak melingkup ke? Tanya macam tu. Ini dia panggil khiyar. Baik, dalam agama apa jadi kalau cakap macam ni? Ada tak tuan-tuan benda macam ni jadi dalam masyarakat kita ni? Ya Allah, lagi pelik pada ni pun ada jadi. Yang ni kira biasa. Lagi pelik pada ni pun ada jadi. Baik, kita tengok. Ketahuilah saudaraku.
Sekiranya berlaku satu perkelahian, isteri menuntut pada suami, cukupkan apa kehendaknya. Jadi bergaduh. Bini ni ada minta satu benda yang suami ni jenuh lah kalau nak bagi. Dia minta hak bukan-bukan. Minta yang tu, minta yang ni, minta yang tu, minta yang ni. Dia ingat laki dia ni apa kan? Jadi sampai satu peringkat dah tak boleh tahan. Tiba-tiba suami pun keluar kata kepada isterinya, boleh engkau pilih. Tidak pun sukakan aku, ataupun kamu pilih sukakan talak. Terlampau sangat minta yang tu, minta yang ni, minta. Suami ni dah tak boleh tahan dah dengan bini ni. Suami kata kat isteri dia. Dia kata, lah hang pilih. Hang nak terus jadi bini aku ke, ataupun hang nak aku cerai hang ke? Hang pilih. Macam tu punya jadi. Maka apakah hukum apabila berlaku yang demikian itu? Sebelum menjawab masalah ini, lebih dahulu didatangkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu afakana talaqan. Diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihinya, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, telah memberi pilih akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kekal suami dengan dia ataupun talak. Serta sabdanya, tak usahlah engkau ya Aisyah gopoh memilih cerai. Pergi engkau kepada bapakmu. Bapakmu maksudnya Abu Bakar lah. Dan tanya dan berunding dengan dia, berceraikah engkau dengan aku lebih baik, ataupun baik kekal seperti sedia kalakah lebih baik? Maka kata Aisyah, telah memilih kami akan dia, yakni akan Nabi SAW, yakni kami pilih kekal dengan dia, tidak bertalak dengan Nabi SAW. Maksud dia, Nabi pun manusia, rumah tangga Nabi pun biasa dilanda cemburu, dilanda macam-macam masalah lah, tapi tak seteruk lah macam orang hari ni. Nabi biasa dah, kita sebut dah dulu sekali. Malam tu malam giliran Nabi di rumah Aisyah. Dah giliran Nabi di rumah Aisyah. Bila Nabi nak tidur, Nabi letak badan dia start, Nabi bangkit. Nabi tengok nampak lagu Aisyah dah lena dah, Nabi bangkit. Padahal Aisyah tak lena lagi. Aisyah, tuan-tuan tahulah, dia menikah dengan Nabi umur 7 tahun. Bersama dengan Nabi umur 9 tahun. 9 tahun dia jadi isteri Nabi, hidup sama dengan Nabi. Ketika dia umur 18 tahun, Nabi wafat. Jadi umur muda sangat. Umur dia muda sangat. Tak puas. Orang kata tak puas jadi isteri Nabi ni. Nabi pula suami yang sangat baik. Tak puas jadi isteri Nabi. Nabi sudah wafat. Jadi sudah tentulah Aisyah dengan faktor umur yang sangat muda, pemikiran yang muda. Jadi dia rasa dia perlu Nabi ni lebih. Begitu. Dan dia mau Nabi ni melawak dengan dia lebih. Itu sebab tuan-tuan, kita buka dalam kitab hadis, kita jumpa cerita Nabi dengan Aisyah ni. Nabi kata Nabi dengan Aisyah ni biasa berlumba lari. Kadang-kadang Nabi kata aku potong dia, kadang-kadang dia potong aku. Potong tu Nabi buat lari pelan lah. Makna kata hadis tu nak tunjuk kata Nabi layan Aisyah ni, layan macam mana satu orang yang budak. Nabi layan dengan dia. Dan Nabi sangat seronok hidup bersama Aisyah. Sehingga kan masa Nabi sakit kuat, Nabi berdoa. Nabi kata, ya Allah, kalau ditakdirkan aku ni nak mati, biarlah aku mati di rumah Aisyah. Ini semua hadis-hadis ni yang menunjukkan Nabi SAW sangatlah sayang dekat Aisyah. Itu sebab tuan-tuan, bila kita baca hadis, tengok tadi pun dia kata, diriwayatkan daripada isteri Nabi SAW yang amat dikasihnya. Dia akan masuk macam tu. Nabi dengan Aisyah ni hidupnya macam tu. Jadi bila hari Nabi giliang di rumah Aisyah, Aisyah ni dia nak Nabi mula dululah. Bila tidur apa semua, dia nak Nabi mula usik dia dulu. Dia mau macam tu. Malam tu Nabi tidur, saat Nabi tengok dia buat-buat lena. Lena tu buat-buat lena, nak suruh Nabi usik dia. Tengok-tengok Nabi bangkit. Nabi bangkit malam-malam, Nabi berjalan keluar. Dia bila tengok Nabi keluar ni, cemburu mai dalam diri. Dia dah cemburu dah mai dalam diri. Dia pun ikut keluar, ikut belakang Nabi.
Nabi berjalan daripada bilik rumah Aisyah ni. Nabi berjalan ke arah Baqi', perkuburan orang Islam di Madinah. Daripada Masjid Nabawi pergi ke Baqi', itu bukan jauh pun. Nabi berjalan pergi ke situ. Aisyah ni bila tengok Nabi bangkit malam-malam jalan pergi situ, dia intip Nabi. Pelan-pelan duk hendak tengok Nabi nak pergi mana. Pada sangkanya Nabi nak pergi rumah bini lain. Ini cerita dalam hadisnya begitu. Dia duk sangka Nabi ni malam giliang di rumah dia nak pergi rumah orang lain. Tengok dia lena bangkit pergi rumah orang lain. Dia jadi cemburu. Dia ikut. Rupanya Nabi pergi kubur. Nabi sampai di kubur, Nabi doa. Bila Nabi habis doa, Nabi pusing nak balik, dia lari bubak-bubak, dia balik dulu rumah buat tidur. Bila Nabi sampai di rumah, Nabi tengok dia penat lah kan wala hari ni kan, penat. Nabi pun kata kat dia, Nabi kata, kamukah bayangan yang aku nampak di Baqi' tadi? Tak payah bohong lah, dia pun mengaku. Dia kata, akulah ya Rasulullah. Nabi kata, kamu tak percaya dekat aku kan? Nabi kata. Nabi kata macam tu kat dia. Kamu tak percaya dekat aku kan? Itu ceritanya. Hadis tu menunjuk kata Aisyah ni ada cemburu sikit. Kan dia takut malam giliang dia Nabi pergi ke rumah orang lain. Baik. Jadi masalah rumah tangga, cemburu dan sebagainya biasa. Bahkan berlaku pada rumah tangga Nabi SAW. Dan Nabi SAW biasa kata dekat isteri dia, di kalangan hampa semua ni aku bagi pilih. Hampa nak kekal jadi isteri aku ataupun hampa nak aku cerai hampa. Hampa boleh pilih. Dan Nabi kata pula dekat Aisyah ni, Aisyah yang selalu cemburu ni. Nabi kata dekat dia, Aisyah, aku tak suruh kamu jawab lala ni. Kamu balik berunding dengan bapa kamu, Sayyidina Abu Bakar dulu. Lepas dah berunding, fikir secara tenang, baru mai dekat aku beritahu. Apa kamu mahu? Kamu mau terus jadi isteri aku ataupun kamu mau aku ceraikan kamu? Ini hadis yang dibawa oleh Aisyah. Maka memilih kami akan dia. Semua isteri Nabi pilih untuk terus jadi isteri Nabi. Siapalah nak cerai dengan Nabi SAW. Yakni kami pilih nak kekal sebagai isteri Nabi, tidak bertalak dengan Nabi. Perbuatan Nabi yang demikian ke atas isterinya telah dipaham oleh setengah daripada sahabat-sahabat Nabi, ialah dinamakan talak. Maka itulah dikata oleh Siti Aisyah, afakana talaqan, yakni adakah diperbuat Nabi akan kami yang demikian itu dianggap sebagai talak? Maka jawab dia kata tidak, sekali-kali ia terbilang sebagai talak. Suami kata lagu tu tak jadi talak lagi. Kan? Suami isteri ni banyak sangat masalah. Minta yang tu, minta yang ni, minta yang tu, minta yang ni. Suami dah tak larat dah nak penuhi kehendak dia. Suami kata kat dia, lah ni lagu ni lah. Hang pilih lah. Hang nak terus jadi bini aku ke, hang nak aku cerai hang ke? Kata-kata itu belum jatuh talak. Itu maksud dia. Sebab itu bukan lafaz talak. Itu dia panggil khiyar ataupun pilihan. Hang pilih. Kalau dia pilih, baru jatuh. Kalau dia kata, saya mau abang cerai saya. Dia kata lagu tu. Kan? Dan suami pun kata, okey. Okey maksudnya jatuh satu talak. Dia cerita dia begitu. Kerana tidak kami pilih akan talak. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada hukum pilih yang demikian itu. Maka diriwayatkan daripada Sayyidina Umar dan Abdullah bin Mas'ud bahawasanya berkata keduanya, yakni kata Sayyidina Umar dengan Ibnu Mas'ud, jika isteri pilih dirinya akan talak, maka tertalak ia satu talak bain. Dan diriwayatkan daripada keduanya juga telah berkata keduanya jatuh satu talak raj'i. Ini pendapat Sayyidina Umar dengan Ibnu Mas'ud. Kalau suami kata dekat isteri, hang mau aku cerai hang ke? Hang nak terus jadi isteri aku kan? Kalau suami tanya macam tu, isteri jawab kata, saya mau abang talak saya. Dia kata. Sayyidina Umar kata jatuh satu talak. Pada mulanya Sayyidina Umar kata talak tu talak satu, tapi talak bain. Walaupun talak satu, tak boleh menikah dah sampai bila-bila. Itu kata Sayyidina Umar. Lepas tu Sayyidina Umar kata pula, dah, dia bukan talak bain, talak raj'i. Dia kata jatuh satu talak, tapi boleh rojok balik. Begitu. Baik, kemudian bawah tu perbahasan tentang
tentang apa nama mazhab kita tak payah baca. Tuan-tuan tengok muka surat 15. Muka surat 15 bab ma jaa fil mutallaqah thalathan la sukna laha wala nafaqah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan perempuan yang kena talak 3. Maka tiada baginya rumah tempat tinggal dan tiada baginya nafkah. Ini tajuk malam ni dia kata kalaulah perempuan tu diceraikan talak 3. Ada hadis mengatakan perempuan yang diceraikan talak 3 ni rumah pun tak dapat. Kena halau keluar daripada rumah. Dan suami tidak payah bagi nafkah dekat dia dalam tempoh iddah. Ada hadis yang kata begitu. Ketahuilah saudaraku, telah lalu masalah ni dalam juzuk yang ke-8. Juzuk 8 dulu dah ada sebut, dia kata. Dan cukup keterangan hadis yang akan datang ini dengan panjangnya. Dia kata benda ni dah bincang dalam juzuk yang ke-8 dulu panjang lebar. Tetapi oleh kerana Tirmizi mendatangkan lagi hadis itu di sini, maka diulang lagi keterangan atas jalan, tak berulang-ulang perkataan pada satu masalah. Hanya di sini lagi ditunjukkan khilaf antara ulama yang mujtahid. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Ani Sya'bi radhiyallahu anhu qalat Fatimah binti Qais talaqani zawji salatan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Asy-Sya'bi. Kata dia telah berkata seorang perempuan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ia menceritakan hal laki isteri zaman Nabi. Nama perempuan itu ialah Fatimah binti Qais. Kata dia telah mencerai akan daku oleh suamiku, yakni talak pada masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana suamiku musafir. Maka dikirim oleh suamiku akan daku dengan talak 3. Ni. Satu perempuan nama dia Fatimah binti Qais. Dia ni sahabat Nabi. Suami dia pergi musafir, tak balik. Lepas tu pakai hantar satu orang aja mai di rumah bagi tahu, kata dia cerai bini dia. Cerai talak 3 langsung dia bagi. Suami tak ada di rumah, suami keluar musafir. Satu hantar orang mai abang, kata suami sudah ceraikan dia, cerai talak 3. Ini nasib yang menimpa Fatimah binti Qais. Begitu. Apabila berlaku yang demikian, maka jatuhlah susah ke atas diri Fatimah binti Qais kerana tiada ditinggalkan nafkah dan tiada tempat tinggal. Orang mai abang kat dia, kata suami dia kirim talak mai kat dia, bukan kirim salam, kirim talak mai kat dia, kirim talak 3. Oh, dia kata susahlah dia macam ni. Maka pergilah aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut nafkah aku dan tempat tinggal aku. Bila suami cerai bang dia duduk rumah dengan mak mentua dia. Bila suami cerai dia, habislah mak mentua suruh dia keluar daripada rumah. Dia kata nak keluar pergi ke mana rumah, tak ada nafkah, tak ada apa, tak ada ni, susahlah dia macam ni. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengadu tentang hal ini. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan aduan yang demikian itu, maka Nabi pun bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sukna laki wala nafaqah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada tempat tinggal bagi engkau wahai Fatimah dan tiada nafkah bagi engkau. Yang pasti, yakni yang wajib ke atas suami. Pergi jumpa Nabi, pergi mengadu, kata suami dia cerai, dia talak 3, sedangkan suami tak ada di rumah, suami musafir. Nabi kata kat dia, oleh kerana suami kamu dah cerai, kamu talak 3, bermakna rumah pun kamu tak dapat, harta pun kamu tak dapat, nafkah pun kamu tak dapat. Kamu liar saja aja. Nabi kata kat dia macam tu. Kerana engkau telah diceraikan dengan talak 3. Nabi kata kerana kamu telah diceraikan oleh suami kamu talak 3, maka kamu tak boleh apa. Begitu. Baik. Qala Mughirah fa dzakartuhu li Ibrahim qala Umar la nad'u kitab Allah wa sunnata nabiyyina sallallahu alaihi wasallam biqauli imra'atin la nadri ahafizat am nasiyat. Maka kata Mughirah, yakni murid kepada Asy-Sya'bi,
Aku sebutkan hadis tu kepada satu orang, nama dia Ibrahim. Maka kata Ibrahim, telah berkata Sayyidina Umar Al-Khattab, tidak sayogia kita tinggalkan Quran dan jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana dengar perkataan perempuan yang tiada kita tahu akan dia. Adakah dia ingat ataupun dia lupa? Benda ni pula jadi confuse kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pula dia kata tak boleh pakai ni cakap perempuan ni. Sebab apa yang perempuan ni habang kat kita bercanggah daripada Quran. Sayyidina Umar kata lagu tu. Tuan faham, perempuan ni dia pergi cerita kata suami dia cerai dia, sedangkan suami dia dalam musafir. Suami dia cerai dia talak 3. Bila dia kena cerai talak 3, dia tak dapat apa, rumah pun tak ada, nafkah pun tak ada. Dia kena keluar daripada rumah duk tu, keluar macam tu saja selai sepinggan. Dia pergi jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, Nabi pula kata kat dia, hang memang tak dapat rumah, tak dapat tempat tinggal dan tak dapat nafkah. Perempuan ni cerita macam tu. Sayyidina Umar kata tak betul. Dia kata mana boleh sampai tak dapat apa langsung. Sayyidina Umar kata ini bercanggah dengan ayat Quran. Kerana dalam Quran ada ayat. Dalam surah At-Talaq ayat 1. Tuan-tuan boleh balik buka dalam Quran, tengok surah At-Talaq ayat 1. Allah berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Ayat tu begitu. Dia kata janganlah keluarkan isteri-isteri dari dalam rumah yang ditalakkan isteri-isteri yang tinggal diam ia dengan suaminya sehingga selesai iddahnya. Dalam Quran Tuhan kata jangan duk halau keluar bini yang kena cerai ni. Sehinggalah habis tempoh iddah baru dia kena keluar. Jadi macam mana perempuan ni mai habang kata Nabi kata kat dia tak dapat duduk dalam rumah pun. Tengok hadis ni dia kata apa? Wa kana Umar yaj'alu laha sukna wan nafaqah. Kata Mughirah dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada masa itu Sayyidina Umar menjadikan perempuan yang bertalak 3 itu ada tempat tinggal dan ada nafkah. Sayyidina Umar tak peduli cakap perempuan ni. Sayyidina Umar pastikan dia dapat rumah dan dia dapat nafkah. Itu ceritanya. Lagi satu hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Ani Sya'bi radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Fatimah binti Qais fasa'altuha an qada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in nama dia Asy-Sya'bi. Kata dia telah masuk aku atas seorang sahabat perempuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Bila sampai aku di hadapan Fatimah binti Qais, aku pun tanya kepada dia tentang hukum Nabi SAW ke atasnya tak kala dia tuntut nafkah cerai dan tempat tinggal daripada suaminya di hadapan Nabi SAW. Apabila didengar pertanyaan aku yang demikian, maka lalu berkhabar ceritanya yang dihukum Nabi kepadanya. Katanya faqalat talaqaha zawjuha albattah fa khasamathu fi sukna wan nafaqah falam yaj'al laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam sukna wala nafaqah. Maka katanya, yakni kata Fatimah bin Qais, aku adukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diri aku yang telah ditalak oleh suami dengan talak 3. Maka aku lawan suami aku untuk menuntut tempat tinggal dan nafkah. Tiba-tiba tiada dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya akan tempat tinggal dan tiada nafkah. Yakni disabdakan Nabi dan dihukumkan oleh Nabi akan orang yang bercerai talak 3 itu tiada tempat tinggal dan tiada nafkah bagi isterinya. Itu hadis yang kedua. Juga membawa maksud yang sama. Perempuan yang sama ni, Fatimah binti Qais ni juga, dia kata Nabi jatuh hukum, dia tak dapat rumah dan tak dapat nafkah walaupun dalam tempoh iddah. 2 hadis main macam tu. Dia kata wa fi hadis Daud qalat wa amarani an a'tadda fi bait ibni ummi Maktum. Artinya tersebut di dalam hadis riwayat daripada Daud telah berkata Fatimah dan disuruh Nabi bahawa aku menghabiskan iddah aku di rumah ibni ummi Maktum. Dia kata pula lagi memang aku tak dapat rumah
Bahkan dalam tempoh iddah, aku kena duduk di rumah Abi Ummi Maktub. Dia kata lagu tu. Dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Tuan-tuan tengok bawah tu sikit. Kita terus tengok yang mazhab Syafi'i punya. Dan kata setengah daripada ahli ilmi, ada baginya tempat tinggal, tetapi tidak ada nafkah baginya. Nampak ah? Orang bawah selang satu tu. Dan kata setengah daripada ahli ilmi, ada bagi perempuan yang kena cerai talak 3 ni tempat tinggal. Maksudnya orang perempuan kalau kena cerai dengan suami dia, cerai talak 3, suami wajib kena bagi rumah untuk dia duduk dalam tempoh iddah dia. Dan dia tidak dapat nafkah dalam tempoh itu. Rumah aja dapat. Begitu. Maka ialah perkataan Imam Malik bin Anas dan Al-Laits bin Sa'ad dan Imam Asy-Syafi'i. Itu qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya kalau berlaku cerai talak 3, isteri berhak mendapat rumah tempat tinggal. Nafkah dia tidak dapat dalam tempoh iddah. Habis iddah tak dapat apa. Begitu. Kata Imam Syafi'i, hanya sahaja kami jadikan bagi perempuan yang kena talak 3 itu ada tempat tinggalnya, ialah bersabit dengan Quran. Iaitu berfirman Allah. Ni ayat kita baca tadi. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Itu ayat 1 surah At-Talaq. Maksudnya jangan keluarkan isteri-isteri dari dalam rumah yang ditalakkan isteri yang tinggal diam ia dengan suaminya hingga selesai iddah. Imam Syafi'i pegang pada ayat ni. So dia kata isteri yang dicerai oleh suami dengan cerai talak 3 berhak mendapat rumah untuk tinggal dalam tempoh iddah dia. Dan tiada harus keluar isteri-isteri itu, melainkan bahawa didatangkan oleh isteri-isteri itu dengan perkataan busuk dan suka menceroboh dengan berterang-terang, maka harus dikeluarkan isteri yang ditalakkan itu dari rumah suami. Dan telah didatangkan oleh Imam Asy-Syafi'i akan sebab Nabi tidak jadikan Fatimah bin Qais tempat tinggal di atas suaminya kerana ia menceroboh suaminya. Hadis tadi yang kata Fatimah bin Qais ni bila suami dia cerai, dia talak 3, dia pergi jumpa Nabi. Nabi kata rumah pun hang tak layak dapat, nafkah pun tak layak dapat. Nabi kata tu bukanlah Nabi melanggar ayat Quran. Takkan Nabi nak langgar ayat Quran. Nabi kata lagu tu kerana Nabi berpegang dengan ayat Quran. Ayat hak tadi ni, ujung tu dia kata illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Melainkan apabila perempuan ni mulut dia bodoh, dia kata lebih kurang dekat suami dia. Kalau dalam tafsir tuan-tuan tengok, dia kata lebih kurang dekat mak mertua dia, dia kata lebih kurang dekat ipak dia, dia kata lebih kurang dekat adik-beradik sebelah suami dia. Maka dia dianggap perempuan yang bermulut cemar. Maka dengan kerana itu dia tak layak mendapat rumah tempat tinggal. Jadi dalam kisah Fatimah bin Qais tadi, dia Nabi hukum tak dapat rumah tempat tinggal kerana mulut dia tak elok. Kerana tu Nabi kata dia tidak layak mendapat rumah tempat tinggal. Kalau tidak kerana mulut dia tak elok, perempuan yang diceraikan talak 3 berhak mendapat rumah tempat tinggal dalam tempoh iddah dia itu. Baik, dia kata Imam Syafi'i, dan tiada bagi isteri talak 3 itu nafkah dengan sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah hadis Fatimah bin Qais itu. Dia tak dapat. Dia tak dapat nafkah, tapi dia dapat rumah untuk tempat tinggal sahaja. Ini bagi kes perempuan cerai talak 3. Sikit lagi kita baca. Bab ma jaa la talaq qabla nikah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tidak sah, tiada sah talak sebelum nikah. Ini katun lah. Ini cerita katun. Tak menikah lagi nak pergi talak lagu mana? Kan? Dia tak menikah lagi dengan perempuan tu. Dia kata aku kalau takdir kata menikah dengan perempuan ni, aku nanti cerai dia talak 3. Nah, hang menikah tak lagi? Dia kata tak lagi lah. Tapi kalau takdir kata aku jadi kahwin dengan dia ni, aku
Aku nanti menikah dengan dia sehari, aku nanti cerai dia talak 3. Baik, bila dia menikah, jatuh ke tak jatuh talak? Talak tak jatuh. Pasal apa? Pasal dia ucap tu dalam keadaan dia belum memiliki perempuan tu lagi. Maka talak tidak jatuh. Itu agak boleh bila kata lagu tu kan? Tak boleh. Jadi tak payah baca tajuk tu. Dia itu aja kan, kalau baca pun dia nak harang yang tu aja. Dia ikut macam tu aja. Tengok muka surat sebelah. Muka surat 30. Bab ma jaa anna talaqal amah tatliqatani. Yang ni pun senang aja. Dia nak bagi tahu kata hamba. Kita lah tak ada hamba dah. Dulu ada hamba. Hamba ni dia tak sama macam kita orang yang merdeka ni. Hamba dia hanya ada 2 talak saja. Sedangkan orang yang merdeka berhak untuk 3 talak. Dan kita ni orang perempuan yang merdeka ni dia berhak 3 talak. Talak 1, talak 2, baru talak 3. Hamba dia ada 2 aja. Talak 1, talak 2, habis. Dia tidak ada 3. Yang tu saja, dia nak beritahu yang tu saja, pun tak payah baca. Dan tengok tajuk yang berikutnya, dia kata bab ma jaa fi man yuhaddithu nafsahu bi talaq imra'atih. Hak ni kita baca. Pendek aja ni. Bab ma jaa fi man yuhaddithu nafsahu bi talaq imra'atih. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis orang yang berkata-kata hatinya dengan talak isterinya. Yang ni. Dia duk teringat dalam hati. Dia duk teringat dalam hati. Dia ada berkenan satu perempuan lain. Dia try duk abang dekat isteri hak mula ni. Dia kata, kalau abang nikah seorang lagi macam mana? Terus. Muang-muang jadi bisin. Kan? Jadi dia sudah teringat dalam hati. Suami ni sudah teringat dalam hati. Dia kata, dia kata kalau dia tak bagi juga, aku cerai dia ni. Dia berbisik-bisik macam tu dalam hati dia. Bisik dalam hati kata nak cerai isteri ni, jatuh tak jatuh talak? Ada tak ada tuan-tuan jadi macam ni? Ada. Macam-macam kes lah. Kena marah sangat. Dia fed up dengan isteri dia ni. Ada saja tak kena. Dia balik pejabat pukul 4.30 pun hingang. Awak balik awal, awak tak buat overtime. Yang tu yang kita rumah duit tak ada lah apa semua. Orang lain duk buat overtime. Yang abang ni nak relax aja. Overtime tak mau buat. Huha-huha bisin. Suami pun tak apa ambil overtime. Ambil overtime balik lambat. Hingar juga. Dia kata overtime sampai tiap-tiap hari dia kata. Bila masa nak boleh kita ni duduk suami isteri. Tak kena juga. Jadi suami ni jenis, dia ni jenis tak erti berkelahi. Tapi dalam hati ni macam mana tuan-tuan? Dalam hati ni duk kata, aku cerai cuma. Ingat dalam hati, aku cerai cuma. Jatuh tak jatuh talak? Baik, dia kata ketahuilah saudaraku, tiada sunyi daripada seseorang itu berfikir hatinya dengan berbagai-bagai fikiran. Dia kata ni, nampak tuan-tuan ni? Saya cukup syok baca kitab Syekh Idris Al-Marbawi ni. Pasal dia ni ahli psikologi. Dia ahli psikologi. Tuan-tuan tengok dia kata. Dia kata nama kata manusia ni tak sunyi. Maksudnya tak boleh lepas daripada fikiran ni, fikir macam-macam. Fikir macam-macam. 2 kereta tu pun fikir serba satu. Tengok orang bawa motor gila potong tu pun ada ingat juga. Dia ni mau kalau jatuh kopi sepak tambah lagi. Dia ingat. Walaupun tak terbit di mulut, tapi hati ni tuan-tuan, hati meres hati. Tak boleh buat apa dia nanti duduk main. Hati ni yang kata hati kita ni, kita tengok satu benda ada terlintas. Kita tengok satu benda ada terlintas. Ini kata manusia. Kalau sampai tengok apa pun tak fikir dia karut lah. Manusia dia kata di sini, maka tiada sunyilah seseorang itu berfikir hatinya dengan berbagai-bagai fikiran. Tak boleh elok yang ni saya kata. Dan berkata ia dan mencecek-cecek ia macam-macam lah. Duk bunyi macam-macam. Dia ada saja dia duk teringat dalam diri dia. Maka apabila hati itu berkata-kata ia, aku talakkan isteriku atau sebagai perkataan yang lain daripadanya. Kadang-kadang dia main terlintas lagu tu. Dia duk terlintas nak cerai isteri dia. Maka tidaklah dihukumkan jatuh talak isterinya itu selama tiada dituturkannya dengan lidahnya. Dia kata terlintas tak jatuh talak.
Terlintas tak jatuh talak. Pasal apa? Talak ni mesti dengan lafaz. Mesti sebut dengan lafaz. Tak sebut, duk ingat dalam hati, tak jadi lagi. Talak tak jatuh lagi. Dia kata. Begitu. Tuan-tuan, ada orang tahu. Saya jumpa cukup ramai. Heran betul lah. Pasal apa jadi macam ni? Daripada hak lapis tua ni sampai hak lapis muda-muda, sampai hak lapis sekolah menengah. Mai-mai ustaz, saya ada masalah awak. Dah, astagfirullahalazim. Apa dia kata? Menangis. Ada yang menangis buat dah. Tanya apa hal? Astagfirullahalazim. Tak tanya lagi susah kan. Tak bagi tahu saya lah apa dia. Kalau saya boleh tolong, saya tolong. Tak boleh. Kalau saya abang tak boleh. Bagi tahu lah. Saya tak tahu lah pasal apa saya jadi lagu ni. Awak pasal apa? Tak macam saya ni ustaz. Kadang-kadang saya duduk terlintas dalam hati. Terlintas dalam hati. Kalaulah saya ni jadi kapiak bagus. Kata apa kamu ni? Kita kata lagu tu tak boleh lah macam tu. Tak saya. Dia suka ustaz. Dia suka duk main ni. Benda macam ni. Kadang tengah semayang dia main ustaz. Kadang tengah semayang. Dia kata tengah semayang ni dia duk cucuk main dalam hati ni. Aku ni bukan orang Islam. Dah semayang apa-apa. Dia main sampai macam tu dia kata. Ada tuan-tuan ni. Lintasan sampai peringkat ni makna berat lah. Bukan berat apa? Berat pasal kita ni kalah dengan was-was syaitan. Ini semua adalah was-was syaitan. Jadi yang dia susah hati doa astagfirullahalazim kerana dia takut. Takut ingatan dia yang macam tu menyebabkan dia keluar daripada Islam. Dia takut. So kita perlu jawab dekat dia. Kita kata kat dia itu adalah lintasan syaitan. Bila dia main macam tu, istighfar. Astaghfirullahalazim. Nak bagi sedap hati lagi, mengucap balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia lintas saja astaghfirullahalazim. Syaitan kacau aku. Mengucap balik. Terus buat macam tu. 10 kali lintas, 10 kali buat. 100 kali lintas, 100 kali buat. Saya berani challenge kamu, kata kat dia. Satu hari dia tak terlintas dah. Sebab syaitan give up, dia fed up dengan kamu. Sebab kamu suka patahkan was-was dia dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi keyakinan kat dia. Orang macam ni dia lemah. Pergi main-main habak kat kita kata Allah awaklah hang jadi begitu. Hang tahu tak murtad ni boleh sabit 3 cara. Salah satu ingat dalam hati hang masuk tu kata jahanam dia. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Hak jenis macam ni main kita habang lagu kat dia istighfar. Pasal benda tu bukan dengan kehendak kita, tapi dia main dengan was-was syaitan. Istighfar, minta ampun kepada Allah, minta ampun kerana kita ni lemah sampai kita tak boleh nak tepis syaitan main bisik kat kita. Lepas itu mengucap balik nak bagi sedap hati kita. Main 1000 kali kamu istighfar, 1000 kali kamu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan duk layan benda-benda yang macam ni kata. Tak apalah, dia pun rasa kita boleh convince dia. Dia rasa okey balik sikit lepas habis. Kena macam ni tuan-tuan. Ada orang yang lintasan sampai ke peringkat yang macam ni. Kan? Baik. Dia kata bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajawazallahu li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam takallam bihi aw ta'mal bih. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ingat hadis Nabi. Nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dimaafkan Allah bagi umatku akan barang yang dikata-kata dengan dia akan dirinya, selama tiada dituturkan oleh lidahnya dengan dia ataupun dikerjakan oleh dirinya dengan dia. Itu dia Nabi kata, umat aku, umat Nabi Muhammad ni, kalau terlintas dalam hati aja, kemudian dia sedang, dia minta ampun dekat Tuhan, Tuhan ampun dia. Selagi mana dia tak terbit di mulut. Itu maksudnya. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmi yang mujtahidin. Bahawasanya seorang laki-laki yang beristeri, apabila berkata-kata hatinya dengan talak, maka tiada ada apa suatu. Maksudnya tak ada kesan apa-apa lah. Kalau hati dia teringat kata nak cerai isteri, teringat tu tak ada kesan apa-apa. Begitu. Hingga dituturkan dengan lidah, maka jatuh talak ke atas isterinya. Sebut dengan lidah baru jatuh.
Begitu. Masalah mencita hati memperbuat maksiat, adakah jatuh dosa? Ni hati duk teringat nak buat maksiat. Duk tengok orang minum arak berasa macam kalau aku pergi tumpang sekaki bagus. Tapi duk teringat dalam hati lagu tu, berdosa ke tak? Dia kata, ya saudaraku, telah dikatakan dalam masalah yang di atas tadi, tiada sunyi seseorang hatinya daripada fikir dan berkata-kata dan mencita-cita. Ni nama kata manusia, ada saja benda dia duk teringat, dia duk teringin dalam hati. Ada. Terkadang-kadang berkata hatinya, baik aku pergi berjudi. Kadang-kadang bila duk tengok who wants to be a millionaire, kalau aku masuk sama bagus, mana nak beritahu kan? Tuan kata boleh sampai 1 juta, boleh 16,000 pun balik melompat dah kan? Duk teringat, teringin nak masuk. Sedangkan who wants to be a millionaire telah pun diputuskan oleh ulama haram judi. Dr. Yusuf Al-Qardawi telah keluar fatwa dah tentang masalah program ni, who wants to be a millionaire ni. Judi kita dah dapat 32,000 tu tak selamat dah. Dia selamat 16 ke apa kah? 16 dengan 64 ke apa kah? Haji Buddha sangat silap pula dah. Berapa yang tak selamat? 16 tak selamat. Contoh kata dia dah dapat 16 dah. 16 tu hak dia dah. Maknanya apa? Kalau dia kata saya tahu main dah, saya nak berhenti tahun ni, 16 tu tentu dapat kat dia. Bermakna 16 tu hak dia dah. Tetapi dia pilih untuk nak jawab soalan seterusnya, yang kalau sekiranya dia gagal jawab, 16 turun 1,000 ke apa. Maknanya dia telah mempertaruhkan 16,000 untuk nak jawab satu soalan, yang pertaruhan itu memungkinkan dia hilang 15,000, dapat 1,000 saja. Pertaruhan adalah judi. Pertaruhan adalah judi. Pasal dia ada kemungkinan hilang duit tu, sedangkan duit tu hak dia dah. Kalau dia jawab lagu mana pun duit tu dapat kat dia, tak jadi judi. Tapi dah, kalau lagu tu tak seronok, dia bagi hilang tu seronok. Judi ni tuan-tuan, dia seronok. Dia tikam nombor 22, 32. Tahu-tahu naik 22, 33. Allah juga dia sebut. Dia seronok. Judi ni yang kata judi, dia bila buat program ni bagi jadi judi sikit, dia seronok. Bila tak jadi judi, tak seronok. Jadi Allah dapat kat aku juga, seronok dapat duit lah, tapi tak thrill. Dia macam tu dah. Dr. Yusuf Qardawi dah keluar dah, dia kata benda ni judi yang terang-terang kan. Tapi beberapa negara gambar ni jadi popular di beberapa negara. Hak Cina cara cakap Cina, hak Jepun cara cakap Jepun kan. Ini masalah dia. Jadi kita ni duk menonton gambar tu, kata senang boleh duit ke orang kata. Simpan dalam hati ni, kalau ada peluang duk tekan juga nombor tu, kok dapat kan. Bercadang teringat dalam diri ni tak berdosa lagi dia kata. Tapi bila duk tekan nombor tu berdosa dah lah. Ada kesungguhan dah nak pergi terlibat dengan benda tu, berdosa. Dan terkadang-kadang kata hatinya, baik aku berzina. Pula. Sampai peringkat tu pula dah. Hati ni sampai peringkat teringin nak berzina. Yang ni tak boleh. Maka baik aku fitnahkan antara dua orang itu. Teringatlah hati. Aku tengok depan ni dua orang nampak kancing sangat, nampak baik sangat aku nak buat fitnah bagi mereka berkelahi. Tak boleh macam tu. Tapi dia cuma ingat, dia belum buat lagi, dia ingat dan sebagainya. Maka sekalian macam yang tersebut itu tidak jatuh berdosa lagi. Dia kata belum dikira dosa, tapi tak bagus. Tak bagus kita buang masa dengan ingat benda-benda tak elok, tak bagus. Begitu. Selama dia tidak mengerjakan benda itu, maka apabila masuk mengerjakannya, jatuh dosa ke atasnya. Bila buat, dosa lah. Bila buat, maka sabitlah dosa. Bermula dalil yang menunjuk ke atas yang demikian adalah hadis yang tersebut dalam masalah yang di atas tadi. Wallahu a'lam. Lepas ni tuan-tuan, dia ada satu hadis yang sangat menarik lah. Hadis ni kita selalu buat contoh, tapi kita belum baca hadis dia lagi. Dia kata bab ma jaa fil jiddi. Fil jiddi, baris tuan-tuan. Arab ni baik-baik. Buah baris tak betul, jadi makna lain terus. Kalau kita kata fil jaddi, dia jadi tu'wan. Al-jad, makna dia tu'wan. Kalau kata al-jid, maksud dia sungguh-sungguh. Baris tu aja. Baris atas jadi tu'wan, baris bawah jadi sungguh-sungguh.
bab ma jaa fil jiddi wal hazli fit talaq, iaitu bab yang menyatakan hadis iaitu bersungguh-sungguh dan bergurau pada talak. Ini kalau sungguh-sungguh memang nak cerai bini sungguh pun jatuh talak. Kalau main-main saja melawak dengan bini aja kata nak cerai bini pun jatuh talak. Dan dia akan beritahu kat kita dia ada 3 benda yang sungguh-sungguh pun jadi sungguh, main-main pun jadi sungguh. Yang tu kita dah tahu dah. Kita nak tengok contoh hak dia bawa ni. Hak saya duk bawa selalu contoh, saya ambil contoh atas aja. Syekh Idris Al-Marbawi dia bawa contoh lagi dalam ke bawah. Bila kita ikuti ni kita nampak kesan hukum daripada main-main. Kita ingat main-main aja. Kesan daripada main-main tu kesan dari segi hukum. Apa kesan dia? Tajuk ni sangat penting dan bukan saja penting dengar. Penting untuk kita ambil ingat dan amat penting untuk kita sebarkan di dalam masyarakat. Supaya tidak ada orang main-main dengan hukum-hukum yang ditentukan oleh Tuhan ini. Walaupun hukum ini melibatkan hukum talak sahaja. Kita kata talak ni benda ringan, tapi jangan. Kerana hak kita kata benda ringan ni boleh menyebabkan keturunan jadi haram semua sekali. Wallahu a'lam. Dia syarat. Kalau orang bisu dia akad nikah pun pakai syarat, kemudian pakai isyarat. Kalau sekiranya dia nak cerai pun pakai isyarat. Jadi isyarat ni kena orang yang boleh faham. Kita tak faham kan, dia buat apa kan, kita tidur pahal lain. Dia kena orang yang faham lah. Mereka ada belajar kan, orang bisu, orang pekak ni dia ada bahasa dia. Bahasa kahwin dia nak tunjuk lagu mana, cerai tunjuk lagu mana tu kena orang hak reti lah. Kita ni bila ditunjuk apa kita tak faham, tak boleh. Jadi nak tunggu dia bercakap sampai bila dia nak bercakap kawan bisu kan. Jadi kita tidak boleh nafikan hak orang bisu untuk berkahwin. Kan kita pergi akad nikah dia, aku nikahkan kamu dengan si Polanah binti Polan apa semua dengan mas kahwin sekian-sekian. Lepas itu dia duduk sengak je. Lagu duduk angguk lagu tu. Kita duduk tunggu dia bercakap. Tak menikah dia sampai bila-bila kan. Jadi bagi kes yang macam ni, Islam ada cara dia. Jadi dia memandai dengan isyarat. Dia angguk ke ataupun lagu mana lah. Yang membawa maksud kata dia terima akad itu. Demikian hal dengan cerai. Kalau dia nak cerai, isteri dia ada isyarat dia. Kalau dia boleh tulis, dia tulis. Tak boleh tulis pun isyarat tangan macam mana ke yang membawa maksud cerai. Maka sabit perceraian dia. Nak tunggu dia sebut kata cerai tak terbit. Kan? Jadi kes-kes yang macam ni kes-kes pengecualian dalam agama. Wallahu a'lam. Sehingga ada ni akan dibahaskan. Bisu dengan pekak boleh tak boleh jadi wali? Tengok syarat tadi juga lah. Kalau sekiranya bahasa dia difahami boleh. Dia jadi saksi pun misalnya kan. Dia jadi saksi. Dia kata bila kita kata aku akad nikah, aku nikahkan dikau dengan apa-apa semua, dia jadi saksi. Kan? Kalau sekiranya cakap kita dia tak dengar, dia tak boleh jadi saksi. Pasal syarat dia mesti kena dengar kalam akad tadi. Dia tak boleh dengar, dia tak boleh. Kalau sekiranya dia boleh dengar, cuma dia tak boleh cakap saja, dia boleh terima pengesahan dia dengan angguk. Dia tengok kategori orang cacat ni macam mana kategori dia. Dia ada benda yang dia boleh, ada benda yang dia tak boleh. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. ونعظمه ونكبره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون
اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tajarra'a 'abdun qat jur'ataini ahabbu ila Allah min jur'ati ghadabin raddaha bihilmin wa jur'ati musibatin yasbiru ar-rajulu 'alayha wa la qataratani ahabbu ila Allah min qutrati damin fi sabilillah wa qutrati dam'in fi sawadil layl wa huwa sajidun la yarahu illa Allah wa ma khata'a 'abdun khatwataini وَمَا خَطَى عَبْدٌ خَطْوَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خَطْوَةِ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَخَطْوَةٍ إِلَى صِلَةِ الرَّحْمِ أو كما قال. Maksud dia, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, tiadalah yang ditelan oleh seseorang manusia itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dua benda. Setiap benda yang manusia telan, di antara yang manusia telan itu ada benda yang cukup disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jur'ati ghadabin raddaha bihilmin, yaitu seseorang manusia menelan ataupun menahan marah dengan sabar. Dalam banyak-banyak benda yang kita duk telan ni, ada dua benda yang cukup disukai oleh Allah. Di antara dua benda itu, yang pertama, kata Nabi, telan marah. Bila main nak marah, telan. Jangan sampai kita marah. Menelan ataupun menahan marah ini, Allah Subhanahu wa taala cukup suka. Dan menunjukkan marah, Allah Subhanahu wa taala cukup tidak suka. Orang yang bekerja mandi mayat daripada petua. Yang bekerja bagi mandi mayat ni daripada petua. Kalau ditakdirkan mayat yang mereka mandi itu busuk, petua dia sedut bau busuk tu kuat-kuat. Dia tarik nafas kuat-kuat, pelan. InsyaAllah dari kalau kaki tak bau busuk dah. Busuk tu masuk dalam perut dia lah. Betul orang mandi mayat. Dia nak kenalkan cerita, satu hari jumpa mayat yang mati lemah. 2 hari, 3 hari duduk terendam dalam sungai, jumpa busuk. Nak mandi mayat ni tak boleh tahan kalau tak biasa. Ketua dia sedut kuat-kuat, telan. Tapi yang kita duk baca hadis malam ni bukan cerita telan tu. Dia cerita telan marah. Bila rasa nak marah, telan. Ataupun maksudnya tahan. Jangan marah. Mana-mana orang yang boleh tahan marah dengan sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala cukup suka dekat dia.
Dan kata Nabi SAW, wa jur'ati musibatin yasbirur rajulu 'alaiha. Yang kedua ialah seorang manusia menelan musibah dengan menahan dirinya, sabar di atas musibah itu. Musibah maksudnya bala ataupun apa-apa malapetaka yang menimpa. Bila kena musibah, tahan. Tahan dalam bentuk sabar. Kerana semua manusia akan ditimpa musibah. Sama ada berat ataupun ringan. Sama ada kerat ataupun jarak. Musibah kena. Ada orang musibah menimpa dia tak habis-habis. Selang sehari satu musibah main. Selang sehari satu musibah main. Ada manusia lama-lama sekali ditimpa musibah. Tak kira lah sama ada kerat ataupun jarang. Mana-mana manusia yang ditimpa musibah, dia kena sabar. Ada orang yang ditimpa musibah dalam bentuk kehilangan ahli keluarga yang tersayang. Dia sayang sangat dekat anak dia, Allah ambil anak dia. Itu musibah dikenakan pada dia. Ada orang yang dikenakan musibah kerana dia bercakap benar. Dia kena musibah. Sebab memang menjadi tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, yusaddaqu fihal kadhib wa yukazzabu fihas sadiq. Di antara tanda akhir zaman, orang yang bercakap benar dituduh sebagai tak benar. Kita abang tu betul, tapi masyarakat kata dia ni tak betul. Dan sebaliknya, wa yukazzabu fihas sadiq. Sebaliknya juga, didustakan orang yang betul dan dibetulkan orang yang tak betul. Kita balik. Kawan yang duk buat tak betul itu, semua orang kata dia betul. Kawan hak main habaq hak betul, kawan tu tak betul. Kerana masyarakat akhir zaman adalah masyarakat yang tenggelam di dalam kejahilan ilmu agama. Masyarakat akhir zaman adalah masyarakat yang lebih senang mengikut daripada mencari puncak ilmu yang sebenar. Dah lagu tu dah, kita terderas sudah. Dan tidak gemar untuk mencari yang sebenarnya bagaimana. Benda-benda ini menjadi tanda-tanda akhir zaman yang dijelaskan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mana-mana orang yang cuba nak mengketengahkan kebenaran dan dia ditimpa musibah di atas pendiriannya itu, maka hendaklah dia sabar di atas musibah yang menimpa itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang yang benar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala qataratani ahabbu ila Allah min qutrati damin fi sabilillah. Maksud dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah menitis dua titisan melainkan di sisi Allah Subhanahu wa taala titisan yang paling baik ialah titisan darah kerana berjuang pada jalan Allah. Dalam banyak-banyak benda yang menitis jatuh ni, ada dua benda yang Allah suka. Di antara dua tu, yang pertama adalah menitiknya darah kerana Islam. Itu sebab para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in berlumba-lumba mereka untuk mati pada perang sabilillah. Berlumba nak mati. Selalu kita dengar ustaz-ustaz duk ceramah cerita tentang seorang sahabat Nabi, Hanzalah. Baru menikah saja. Baru menikah, malam tu merupakan malam pertama dia dengan bini dia. Tiba-tiba datang panggilan jihad. Tiba-tiba orang duk kaya di bawah tu panggil turun untuk turut serta dalam perang jihad. Hanzalah yang itu merupakan malam pertama dia dengan bini dia, bingkas bangun, bangkit, terus saruk pakai baju, turun di perang sabilillah. Dan Hanzalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, syahid dia di dalam perang itu.
Nabi SAW dapat melihat bagaimana Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Kerana kata Nabi SAW, Hanzalah mati hal keadaan dia berjunub, berhadas besar. Cerita-cerita ni semua mai dekat kita bukan dalam bentuk cerita dongeng, tetapi itu cerita benar yang menggambarkan kepada kita betapa para sahabat Nabi, mereka itu merupakan golongan manusia yang berusaha nak titiskan darah supaya darah itu menjadi saksi di depan Allah sayangnya mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qutratu dami wa qutratu dam'in fi sawadil lail. Titisan kedua yang Allah suka ialah titisan air mata manusia yang mereka itu menangis fi sawadil lail, di dalam kegelapan malam. Bangkit tengah malam, semayang tahajud, air mata meleleh di pipi. Sebab kalau kita tengok, menangis di malam hari ini adalah merupakan amalan salafus salih. Amalan ulama-ulama dahulu yang salih mereka ini. Dan kalau kita tengok di dalam kitab-kitab agama, dia menganjurkan kita cuba sedaya upaya bagi terbit air mata kerana mengenangkan dosa. Cuba. Walaupun kita rasa susah kerana kita ni tak arti teriak, cuba bagi keluar air mata. Kerana air mata yang keluar kerana terkenangkan dosa yang banyak, itu adalah titisan air mata yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa huwa sajidun la yarahu illallah. Manusia ini bangun tengah malam sembahyang sunat dan menangis dia ketika dia sedang sujud, yang sujudnya itu tidak dilihat oleh sesiapa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sendiri nak test sama ada kita jujur, ikhlas ataupun tidak dengan Allah, kita test di situ. Di situ kita boleh test. Nak bangkit tengah-tengah malam tanpa pengetahuan siapa-siapa, bini yang tidur di sebelah pun tak sedar, kita bangkit sorang-sorang kita, saha tak buka lampu bilik, takut ganggu, masuk dalam bilik ayah, ambil ayat semayang, disemayang di tengah-tengah rumah sorang-sorang. Sujud bagi lama, ingat kebesaran Allah, kenangkan dosa kita yang banyak, menangis basah pipi kita. Kalau sekiranya kita boleh buat begitu, bukan sahaja sekali, bukan dua kali, kadang-kadang tiap-tiap minggu kita ambil satu malam untuk kita sujud, membesarkan Allah dan menginsafi diri, insya-Allah. InsyaAllah keikhlasan terpancar daripada hati kita. Kita cuti lama, kuliah kita cuti 3 bulan, 4 bulan. Tempoh cuti itu kita lalui bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita tak tahu berapa orang daripada kita yang bulan Ramadan lepas menjadikan bulan penebus dosa bagi kita. Hari ini untuk kita muhasabah. Ramadan dah lepas. Ramadan yang kita lalui baru ni sudah pun lepas. Kita muhasabah diri kita, sebulan Ramadan itu, adakah Allah Subhanahu wa taala sudah ampunkan dosa kita? Adakah Ramadan yang lepas kita menepati benda yang kita hajatkan selama ni? Kita nak khatam Quran sekurang-kurangnya sekali. Adakah Ramadan yang lepas betul-betul menjadi satu bulan yang barakah, yang penuh barakah, yang disebut oleh banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam ini bukan agama nak menunjuk-nunjuk. Islam ini bukan agama nak tayang-tayang. Islam ini adalah agama untuk manusia yang berpegang dengan dia perbetul diri sendiri. Jadikan diri dia satu orang yang ikhlas di dalam beragama. Ikhlas di dalam melakukan amalan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menilai keikhlasan kita. Yang tahu kita ikhlas ataupun tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri. Kita tahu, orang lain tak tahu. Isteri kita tak tahu kita ikhlas ke tak. Kawan-kawan yang terdekat dengan kita tak tahu kita ikhlas ke tak. Tetapi yang tahu kita ikhlas ataupun tidak
Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kita ikhlas ataupun tidak, diri kita sendiri yang buat amalan itu. Kita tahu sejauh mana kita ikhlas di dalam melakukan amalan-amalan itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma khata 'abdun khatwataini ahabbu ila Allah min khatwatin ila salatil mafruḍah." Dan ada dua langkah yang Allah Subhanahu wa taala cukup suka, dan satu daripada langkah itu ialah langkah menuju ke masjid untuk menunaikan salat fardu kepada Allah. Dua jenis langkah Allah suka. Yang pertama, langkah nak pergi sembahyang fardu. Allah cukup suka. Wa khatwatin ila silaturrahmi, dan langkah untuk menghubungkan silaturrahim kepada orang yang memutuskan silaturrahim dengan kita. Kita tahu orang tu marah kat kita, kita tahu orang tu tak suka kita, kita tahu orang tu meluat tengok muka kita, kita pergi kat dia, kita langkah kaki kita pergi kat dia, kita suar tangan, kita jabat tangan dengan dia, kita salam dengan dia. Kalau perlu kita minta maaf dekat dia, kalau sekiranya kita menjadi fitnah sampai dia jadi marah dekat kita. Islam agama yang menyuruh manusia semua buat benda yang baik-baik. Islam adalah agama yang menyuruh manusia semua supaya sungguh-sungguh dalam membuat kebaikan. Bukan dia suruh kita buat baik saja, dia suruh kita sungguh-sungguh dalam buat kebaikan. Islam bukanlah satu agama untuk orang yang nak berpura-pura. Islam bukanlah satu agama untuk orang nak menunjuk-nunjuk kepada manusia semua. Tetapi Islam adalah satu agama yang ikhlas, dan dia mau orang-orang yang ikut agama dia. Agama Islam ini juga ikhlas di dalam beragama dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang dipesan oleh Nabi SAW itu menjadi peringatan kepada kita semua. Kita ulang lagi sekali, ada dua benda yang kalau sekiranya kita boleh tahan, Allah Subhanahu wa taala kasih pada kita. Yang pertama, kalau sekiranya kita boleh tahan marah. Yang kedua, kalau sekiranya kita boleh tahan diri kita apabila ditimpa musibah. Ada dua bentuk titisan yang Allah suka. Yang pertama, titisan darah fi sabilillah. Yang kedua adalah titisan air mata daripada satu orang yang insaf di atas dosa dia ketika waktu tengah malam. Semua manusia tak tahu bahawa dia minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, ada dua langkah yang langkah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, langkah menuju ke masjid untuk menunaikan salat fardu kepada Allah. Dan yang kedua ialah langkah menuju kepada satu orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Kalau kita boleh buat 6 perkara ini, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab kita. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Kita sampai di muka surat 29. Kita sampai di muka surat 27. Kita sampai di muka surat 27. Kita masih lagi berada di bawah bab faedah berkahwin. Faedah berkahwin. Kenapa Islam suruh kita berkahwin? Kerana dia menyediakan beberapa faedahnya, faedah berkahwin kepada umat Islam seluruhnya. Baik, dia kata, dan faedah yang kelima, dengan sebab berkahwin itu ialah melawani hawa nafsu dan memerangi akan dia dengan mentadbirkan hak yang wajib atasnya bagi isterinya, dan sabar di atas kelakuan isterinya yang tiada muwafaqah dengan dia. Baik. Di antara faedah dan kelebihan seseorang itu kahwin, dia kata, dengan kerana kita kahwin, kita boleh bendung nafsu.